Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke PNTV. Pada episod kali ini, kita akan bercerita tentang kucing dan kuih. Ayuh kita mulakan. Hari ini kita ada 3 orang tetamu. Buku-buku mereka terkandung dalam siri GPS kedua. Ini adalah buku-buku yang ditulis sewaktu mereka masih guru-guru ni masih di NIE ya. Sekarang dah semua menjadi guru-guru muda ya. Cikgu adalah salah seorang pengarang daripada cerita Kucing Baharu Pandi. Apa khabar Cikgu Rauda? Baik, alhamdulillah. So Cikgu, berapa lamakah ya diambil untuk menulis cerita ini dan mengapakah cikgu memilih kucing sebagai watak utamanya? Ini sebenarnya merupakan sebuah tugasan lah semasa kami masih lagi guru pelatih di NIE. Kami mengambil masa dalam 2 minggu untuk menulis cerita ini. Sebelum itu kami pergi ke beberapa perpustakaan di Singapura, Perpustakaan Bedok dan Jurong untuk melihat buku-buku Melayu yang ada untuk kanak-kanak. Dan kami dapati tidak ada banyak buku tentang kanak-kanak yang ada haiwan peliharaan lah. Jadi dari situ kami fikirkan, okey, jadi kami sudah ada tema di situ dan kerana kami guru kan, jadi kami fikirkan aspek bahasa. Okey, apa yang kita nak ajar ya? Apakah kosakata yang kami hendak ajar? Dan dari situ kami fikirkan hari-hari dalam seminggu dan juga kata arah macam atas, di sini, di bawah meja dan sebagainya. Dan kerana saya dan Nadira tidak mempunyai haiwan peliharaan, jadi kami tanya kawan-kawan yang mempunyai haiwan peliharaan dan suami saya mempunyai seekor kucing lah. Jadi saya pun bertanyakan kepada suami saya, okey, apakah gelagat kucing kamu lah? Nama kucingnya Manis. Jadi sebenarnya buku ini memang berdasarkan seekor kucing yang betul yang nama dia Manis dan bulunya pun sama seperti kucing yang dalam ceritanya. Ya. Jadi cikgu dan cikgu Nadira membuat kajian. Pertama ialah tentang mengkaji buku yang sedia ada. Kedua mengkaji mungkin apa tu perangai kucing ya. Dengan bertanyakan mereka yang ada kucing. Sebab itulah memilih watak kucing dan masyarakat Melayu pun sebenarnya suka pada kucing ya. Ya, betul. Jadi dengan ilustrasi yang ada ni, kucing yang ada dalam buku ni, apakah perasaan cikgu pertama kali melihat kucing yang comel tu? Okey, kami sangat berpuas hati apabila melihat ilustrasi buku ini kerana agak serupalah dengan Manis yang sedia ada. Adakah cikgu mengambil gambar Manis dan hantar kepada ilustratornya? Kami hanya berikan sedikit penerangan lah. Penggambaran. Penerangan macam mata dia seperti ini dan kami memberitahu pihak Pustaka Nasional dan mereka lah yang memberitahu ilustrasi lah, pelukis. Tapi nampaknya dia hidup dalam dengan gambarnya tu. Sebenarnya yang ini sedikit lebih comel lah. Cerita Fandi ni sebenarnya ringkas dan dihiasi dengan ilustrasi yang terang dan warnanya sangat vibrant ya. Apakah kandungan cerita ini yang boleh dijadikan topik susulan atau untuk aktiviti lanjutan buat kanak-kanak? Dalam buku ni ada sebut hari-hari dalam seminggu. Jadi bolehlah kalau anda membaca buku ini dengan anak ataupun murid, bolehlah memberitahu anak atau murid anda, inilah hari Isnin, Selasa dan sebagainya. Selain itu, dalam cerita ini kita dapat tahu yang Manis ni penakut sebenarnya. Dia ada sesuatu yang dia takutkan. Jadi kita pun boleh tanya anak atau anak murid, apakah yang membuat mereka takut begitu? Apakah yang ditakutkan?
ataupun kalau kamu tahu seseorang yang mempunyai sesuatu perkara yang ditakutkan, apakah yang kamu boleh lakukan untuk membantu orang itulah, ataupun anda sendiri bagaimana anda boleh atasi perasaan takut tu. Oh, nampaknya topiknya ringkas tetapi ia boleh dijadikan supaya relevan kepada kanak-kanak tu ya. Okey, jadi satu lagi topik susulan yang boleh dibawa bincang bersama anak ataupun murid kami adalah topik tentang bunyi-bunyi di dalam rumah dan juga sebenarnya kerana latar buku ini adalah di rumah, jadi contohnya kata nama seperti meja, almari itu pun boleh dibincangkanlah bersama anak-anak ataupun anak murid kami. Tadi cikgu berkata tentang bunyi-bunyi ya yang dibuat di rumah ataupun bunyi-bunyi dari buku ini. Boleh kita cuba tak cikgu? Boleh. Semua nak dengar kan? Cikgu Rauda buat sound effect. Okey, jadi bunyi yang pertama. Bunyi guru. Macam mana? Saya? Kita cuba sekali cikgu. Boom. Boom. Bunyi guru. Okey. Tapi guru saya rasa banyak budak yang takut dengan bunyi guru ya. Jadi apabila kita baca bersama anak-anak ataupun murid pun kita harus penuh dengan ekspresi ya, bunyi boom macam tu. Ni boom lagi cikgu. Ada lagi. Bunyi kunci seperti kering-kering. Kencing kencing. Macam itulah. Yang ini apa bunyinya cikgu? Cak-cak. Ni bunyi apa cikgu? Ini menggunakan bungkusan biskut. Jadi kalau kucing lapar kan, dia dengar bunyi bungkusan tu dia akan mula datang lah. Cari makan. Jadi waktu ni mungkin Manis sedang lapar. Jadi bunyinya yang dia dengar ya. Sedang bersembunyi lah. Dia bersembunyi. Kalau nak ajak cikgu, dah habis. Tak payah spoiler, nak bunyi banyak-banyak. Nanti spoiler ya. Jadi untuk kalau penonton nak tahu bunyi apa lagi, sila dapatkan buku Kucing Baharu Pandi. Terima kasih ya cikgu. Sama-sama. Terima kasih kerana mengundang saya. Terima kasih sekali lagi. Sebelum kita bertemu tetamu kita yang lain, saya ada satu teka-teki ya. Dibalut selimut nan wangi, disirami air manis menjilat jari. Bentuknya sering 3 segi. Apakah nama kuih ini? Selamat datang Cikgu Siti Salmah dan Cikgu Maira Humaira. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, kita sihat walafiat. Sihat ya. Nah, mereka merupakan penulis bagi buku Apa nama kuih ini? Nah, cikgu boleh tak mungkin cikgu berikan sedikit ringkasan tentang buku ni? Okey, cerita ini mengenai seorang budak lelaki yang bernama Amin. Dia pergi ke pasar dengan ibunya. Dia ingin mengikut ibunya ke pasar. Kemudian ibunya menyuruhnya untuk membeli kuih, iaitu kuih onde-onde. Di situlah saya tak akan beritahu cerita selanjutnya lah. Jadi kisah ni Amin disuruh beli onde-onde ya. Tapi Amin menghadapi masalah sebab apa? Dia lupa nama kuih yang disuruh tu. Sebab tu dikatanya apa nama kuih ini? Jadi dengan cerita seorang kanak-kanak mencari kuih untuk ibunya ya. Apakah yang ingin cikgu mahu ya pembaca raih apa pelajaran daripada situasi itu? Kita sengaja memilih seorang budak lelaki pergi ke pasar bersama ibunya kerana saya percaya itu adalah satu pengalaman yang dekat dengan mereka. Dan saya pasti ada di sudut hidup mereka, mereka akan beli barang sendiri. Jadi seperti apa yang Amin telah lakukan dalam cerita ini, dan saya juga pasti mereka akan lupa apa yang mereka harus belikan. Jadi kita lihat bagaimana dia telah cuba untuk menyelesaikan masalah ini dengan tolong Cik Julia. Dengan pertolongan Cik Julia macam ni menyelesaikan masalah lupa tu ya. Ya, betul. Jadi yang pasal masalah lupa ni saya rasa satu yang menarik ialah dalam keadaan dia lupa tapi dia terfikir apa yang dia ingat, betul tak? Betul. Benda banyak yang nama dia lupa tapi dia tahu dua perkara iaitu warna dan hijau dan putih. Itu saja. Tapi yang menariknya banyak kuih-kuih kita berwarna hijau dan putih kan? Betul tak? Kenapa? Sebab memanglah daun pandan ni senang didapati, kelapa senang didapati dan seterusnya. Sebab tu banyak makanan kuih Melayu ni berwarna hijau dan putih. Sebab tu Amin menghadapi masalah Betul. Di kedai Cik Julia tu banyak hijau dan putih. Jadi sekarang ni apa yang terjadi pada Amin ialah dia cuba nak ingat. Betul tak? Dengan dua perkara tu, cuma warna ya. Jadi dia ingat, lepas tu dia ingat bentuk. Betul. Lepas tu apa lagi yang dia ingat? Satu lagi ciri yang dia ingat cikgu.
Dia tahu dia disalut dengan kelapa. Ya, betul. Dengan kelapa parut. Jadi apabila dia melihat kuih-kuih yang berbeza, dia makin ingat ciri kuih onde-onde. Cuma dia tidak ingat saja nama dia. Ya, betul. Tu begitu. Kita juga sengaja menggunakan unsur ulangan. Sebab kita mendapat inspirasi daripada The Very Hungry Little Caterpillar, di mana unsur ulangan sengaja digunakan dalam buku kanak-kanak. Ia akan memudahkan pembaca untuk ingat elemen-elemen ini. Jadi kita dapati kalau mereka membaca buku ini, mereka akan ingat, oh hijau dan putih, hijau dan putih. Selepas buku ini, apakah lagi yang boleh cikgu-cikgu kongsikan tentang mereka yang membaca? Adakah ada sesiapa yang beri feedback ke apa? Okay, untuk saya telah memberikan buku ini kepada kawan saya. Dan kawan saya bukan orang Melayu tetapi dia belajar bahasa Melayu. Dan bila dia kata abang dia baca bersama anak saudaranya, dia juga terlupa nama kuih itu. Sama juga dengan watak ini. Jadi macam dia kata, oh no, we forgot the name of the kuih. Jadi mereka baca dia macam satu discovery. Bagi saya pula, di bahagian belakang pula ada berbagai nama kuih. Contohnya ada kuih Nagasari yang kita tak tahu. Dan daripada negara-negara yang lain, nama kuihnya sama tapi nama kuihnya semua berlainan. Jadi ini kita dapat pelajari nama-nama yang berbeza. Cikgu, daripada buku ini kan, apakah aktiviti yang ibu bapa boleh buat dengan anak mereka supaya dapat lebih menerapkan kosakata daripada diri anak-anak mereka tu? Kalau boleh, mungkin hari Sabtu atau Minggu di mana ibu bapa beri sarapan, bawa anak mereka sekali. Mungkin ke kedai mama di Kolong Blok, kerana saya percaya terdapat pelbagai aneka kuih, dan bila mereka di situ, cuba dapatkan kanak-kanak itu untuk kenal pasti ciri-ciri tersebut. Apakah bentuknya 4 segi ataupun bentuknya bulat, dan juga warnanya. Dari situ kita juga kalau boleh kenalkan nama kuih-kuih itu. Betul. Kalau tidak, zaman akan datang mungkin mereka hanya kenal, oh saya suka kuih itu, saya suka kuih itu, tanpa memberitahu nama kuih itu. Dari segi rasa kuihnya mungkin rasa manis, rasa pedas, dan juga kadang-kala mungkin kelapa parut tu mungkin ada yang rasanya dia keras-keras, ada kasar sedikit di dalam mulutnya. Jadi inilah cara-cara ciri-ciri yang ada dalam banyak-banyak kuih Melayu kita ni. Jadi mereka dapat membezakan ya. Betul. Sebab memang betul kalau budak sekarang saya pernah tanya pahit dan masin pun dia terfikir apa tu ya. Cikgu-cikgu, sebenarnya hari ini kita ada sedikit aktiviti di sana. So mari kita duduk ke sana sekarang. Boleh. Ya, cikgu. Tadi saya ada beri satu teka-teki. Dalam teka-teki saya, kuih yang saya masukkan berbentuk segar dan dia rasanya manis. Jadi, kuih mana cikgu? Kuih lopis. Ya, pandai ya cikgu kita. Mereka dah tahu jawapan pada teka-teki tadi. Dan dalam cerita kita, apa nama kuih ini? Banyak kuih yang diceritakan cikgu. Ya. Kuih manakah yang ada di atas meja ni cikgu? Jadi kalau kita lihat di sini, dalam buku cerita apa nama kuih ini, kita fokus kepada yang berwarna hijau dan putih. Jadi di sini kita boleh lihat kuih onde-onde. Saya rasa ramai sudah pun kenal ataupun suka sekali dengan kuih ini. Kita juga diikuti dengan kuih putri salad, di mana lapisan di atas berwarna hijau dan bawah pula adalah lapisan pulut. Selain daripada itu, ada juga kuih tanam jagung dan juga kuih lapis. Terima kasih penonton kerana bersama kami sehingga akhirnya episod ini. Saya bersama-sama cikgu-cikgu yang penulis buku apanya? Apa nama kuih ini? Dan kami harap penonton-penonton dapat mencuba kuih-kuih ini mungkin di kedai-kedai mana pun dan berkongsi dengan anak-anak kita ya, dengan bukan hanya supaya mereka tahu nama-nama kuih, rasanya, dan juga mereka boleh bercerita tentang kuih-kuih Melayu.